أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga masih lagi mengekalkan nikmat yang sedia ada pada diri kita, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat untuk berbicara, dan ini semua sebagai salah satu tanda untuk kita mensyukuri nikmatnya. Maka Allah Subhanahu Taala mentakdirkan kita pada pagi ini untuk bersama-sama di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala sidang betul sekalian kerana di dalam kalangan jutaan masyarakat yang berada di dunia ini, Allah Subhanahu Taala memilih kita di antara orang-orang yang terdetik hati untuk berada di hadapan kaca televisyen pada pagi ini untuk sama-sama terus menambah ilmu sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara yang kekal abadi, yakni negara akhirat kelak insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk edisi 3 April 2021 bersamaan 20 Sya'ban 1442 Hijriah. Jadi sidang betul sekalian, hampir lebih kurang 9 ataupun 10 hari sahaja lagi kita akan bertemu semula dengan bulan yang kita rindu-rindukan, bulan ibadah, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah sidang betul sekalian, sebelum mana kita nak memasuki, nak mengetahui apakah tajuk perbincangan kita pada pagi ini, ayo sama-sama kita beralih ataupun kita mengalihkan sejenak pandangan kita ke statistik terkini penularan pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 2 April 2021 sebanyak 1,294 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 1,268 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan yang berada di Malaysia sekarang ini adalah sebanyak 14,246. Bukan satu angka yang kecil, masih lagi besar. Jadi ayo sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga semalam juga duka cita dimaklumkan terdapatnya 5 kes kematian baharu yang menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan di Malaysia adalah sebanyak 1,283 kes. Jom ayo sama-sama kita terus berdisiplin di dalam mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan akan memerjayakan dan juga menjayakan usaha kita di dalam memutuskan rantaian penularan kes COVID-19 di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian, seperti biasa hari Jumaat dan Sabtu kita akan berada dalam segmen tafsir dan juga taranum kita, dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi kesinambungan tajuk semalam, iaitu menerusi surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga 14, dan insya-Allah juga bersama dengan panel yang sama juga dengan semalam, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan 2 DL iaitu Da'i Luqman dan juga Ustaz Dr. Luqman kita. Jadi sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga 14, bolehlah untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kita akan menanyakan soalan-soalan yang berkualiti kepada yang berbahagia doktor untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya insyaAllah. Jadi
Jadi senang penonton sekalian, Ustaz, Doktor, yang pada pagi ini seperti biasalah bila mana kita memasuki segmen Tafsir Taranum ni, inilah kita mendengar sedikit lantunan suara merdu daripada yang berharga Doktor pada pagi ini, mesti surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga ayat 14. Silakan Doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Terima kasih kepada Da'i Luqman, Luqman versi muda lah. Tuan-tuan muslim simak berahmati Allah sekalian, kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan insya-Allah perbincangan menyambung yang semalam daripada surah Az-Zukhruf ayat ke-8 sehingga ayat ke-14 pada pagi ini. Dan untuk permulaan ini Ustaz pilih untuk baca dulu 3 ayat daripada ayat ke-8, 9 dan 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Dengan maknanya, kerana itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka dan telah berlalu contoh untuk umat-umat terdahulu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya dicipta oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, ya. Untuk sebagaimana biasa kita akan bincangkan sedikitlah daripada ayat-ayat yang kita baca ini, sama satu perkara ataupun tentang tajwid, qiraat. Dan pagi ini Ustaz pilih qiraat sedikit, ya. Kita ambil tuan-tuan ayat nombor 9, ya. Ayat nombor 9.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Baik, muslim Abdul Rahman Allah sekalian, yang Quran kita baca ini sekarang daripada dulu sampailah ke hari ini, malahan di seluruh dunia, kita membacanya ialah dengan satu bacaan namanya, iaitu bacaan Hafs daripada Asim. Mudahnya mazhab lah. Mazhab. Kalau dalam bab semayang, puasa apa semua ni, itu Syafi'i. Tempat kita ini. Kemudian dalam bab baca Quran ada mazhab juga. Ya, ini mazhab namanya Hafs daripada Asim. Maksudnya di sana ada mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain. Di dalam qiraat ada 10 qiraat yang boleh dibaca dan riwayat ada 20. 20 riwayat. Kita baru pilih satu, ada 19 lagi. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan semua itu diiktiraf. Dia merupakan bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah riwayat. Ya, Nabi baca. Dalam riwayat mutawatirah. Dalam riwayat mutawatirah. Dan Ustaz nak baca pada pagi ini ialah bacaan daripada Imam Nafi'. Ayat nombor 9, Imam Nafi' dengan bacaan Qalun dan Warash, satu-satu saja perubahannya. Yang pertama bacaan Imam Qalun, perubahannya wala in sa'altahum dibaca wala in sa'altahuman. Dia tak sa'altahum. Hum dia ada dua wajah, satu hum, satu humu, dua wajah. Wala in sa'altahum man satu, wala in sa'altahumu man. Kenapa tu perbincangan tu jadi panjang pula lah, cuma nak kita beri satu ilmu, lontaran ilmu kepada kita sama-sama untuk insya-Allah lepas ni tuan-tuan yang berminat boleh menyambung terus pembelajaran di luar sana. Baik. Yang kedua ialah bacaan Imam Warash daripada Nafi', iaitu satu saja perubahannya pada perkataan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Dibaca dengan wal arda. Baik, tuan-tuan, ini saya nak bagi contoh, boleh tuan-tuan bersama-sama mencuba dan berlatih. Lepas ini pun boleh dengar balik untuk kita sama-sama belajar perkara ini. Baik. Bacaan Qalun. Qalun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. سَأَلْتَهُمْ مَنْ Qalun. Kemudian Imam Warash pula وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Itu bacaannya. Baik, Ustaz nak minta amal lah. Cuba dulu satu ayat untuk kita ambil yang Qalun saja. Qalun saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Alhamdulillah, betul dah. Ustaz jadi moderator pula, mana kena. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan muslim Abdul Rahman Allah sekalian, itu adalah bacaan yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dalam perbincangan ulama qiraat dipanggil qiraat mutawatirah. Yang mana juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali itulah intro kita dulu, dan kita akan menyambung perbincangan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, itu adalah di antara ilmu baharu yang kita dapat pada pagi ini. Jadi bukan hanya sekadar kita pada pagi ini mempelajari apakah maksud di sebalik ayat yang dibacakan oleh yang berbahagia Dr. sebentar tadi, kita juga pada pagi ini dapat satu ilmu baharu berkaitan dengan riwayat-riwayat lain selain pada riwayat yang kebiasaan kita baca, iaitu Hafs an Asim, dan pada pagi ini kita mendapat riwayat Qalun dan juga
juga Warsh. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat buat kita bersama. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada penonton kita yang pertama. Ustaz sudah bersedia? InsyaAllah. Jadi soalan yang pertama daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, berdasarkan ayat yang ke-8 yang mafhumnya, maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu, yakni musyrikin Mekah. Dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada musyrikin Mekah mengenai nasib umat-umat terdahulu. Apakah taranum yang sesuai dibacakan mengenai ayat peringatan ini seperti ayat tersebut? Mohon curahan ilmu Ustaz. Terima kasih. Doktor, adakah taranum-taranum bagi setiap ayat? Doktor, silakan. Terima kasih kepada Izzuddin, soalan yang sangat baik pada pagi ini sebagai pembuka untuk kita bersama. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, sebenarnya taranum ni dia berkembang. Maknanya dulu dibaca oleh orang ni, kemudian orang ni, jadi dia ada perkembangan dan dia tidak ada satu guide yang sangat-sangat tetap. Kaedah asas tu ada, tapi dia boleh dari sudut teknikalnya boleh bertambah dan berkurang. Baik, asas yang paling penting ialah tajwid nombor satu. Tajwid dulu. Tajwid kena betul baru taranum. Bukan taranum baru tajwid. Atau tidak? Tidak begitu. Mesti bertajwid yang sempurna kemudian taranum. Baik, dulu ada taranum sesuai begini, macam Hijaz ni lagu keras sikit, Nahawan lagu lembut sikit. Dia ada begitu dulu. Tapi sekarang tuan-tuan, muslim simak rahmat Allah sekalian, kaedah yang misalnya guru Ustaz Datuk Nik Jaafar menyebutkan bahawa taranum ini, mana-mana taranum boleh disesuaikan dengan ayat. Semua taranum. Baik, kalau ayat fa'ahlakna asyadda minhum batsha tu macam mana nak baca? Nah, kami hancurkan, kami binasa, keras. Maka menjiwai perkara tersebut, mana-mana taranum pun hendaklah فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Dia kena menjiwailah, mensifatkan ayat tersebut dengan cara kami fa'ahlakna, kami hancurkan. Jadi dengan sebab itu kalau dia baca rendah apa semua tak berapa kenalah, walaupun tidaklah berdosa, cumanya orang panggil nampak tak berapa faham ayat. Tiba-tiba gembira. Ayat yang gembira patut dibentuk dalam gembira. Ayat yang menakutkan dibentuk dengan cara menakut. Ayat keras maka dikeraskan. Itu untuk taranum lah. Jadi dengan sebab itu terima kasih kepada Izzuddin. Ambil poin itu, iaitu mana-mana taranum boleh dibuat ke mana-mana ayat. Dengan syarat kita memberi hak kepada ayat, bagaimana ayat tersebut kita baca. Jadi kita kena menjiwai. Ya, menjiwai. Jadi itu adalah satu jawapan buat kita bersama. Kena menjiwai. Tak kisah taranum apa pun. Yang penting perlu ada penghayatan. Yang paling penting kena faham maksud. Sebab kalau tak faham maksud ni selalunya yang menyebabkan. Menjiwai itu daripada maksud. Maksud tersebut. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, satu persoalan doktor berkaitan dengan ayat ke-8 ni. Dalam ayat tu Allah menyebutkan berkaitan dengan kekejaman sesetengah kaum terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Jadi doktor, dalam Al-Quran tu sendiri, apakah sebenarnya kaum yang boleh dikatakan kaum yang paling kejam terhadap para nabi mereka ni? Bagaimana? Baik, terima kasih Man. Berkaitan juga dengan soalan Izzuddin tadi. Tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian, kaum-kaum melakukan terhadap nabi, boleh dikatakan keseluruhan nabi dan rasul menghadapi perkara sama. Dikeji, dihina, illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka itu diperolok, dipermain, dimaki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu perkara yang sangat-sangat dahsyat, iaitu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk. Sama ada nak suruh kekal di Mekah ataupun dibunuh. Sampai tahap itu. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lari daripada, kita kata diarahkan oleh Allah SWT keluar daripada Makkah. Walhalnya Rasulullah kan Rasul. Rasulullah kan dijaga oleh Allah. Tapi tuan-tuan, atas maksudnya bahawa Rasulullah nak ajar, Allah pun nak ajar kita bahawa manusia ni kena mencari sebab musabab. Allah tu pemutus. Tapi kita kena cari sebab.
Allah yang urusan Allah belaka, duduk sini je lah. Ada kita. Sini lagi makanan kita sampai. Dia makanan sampai lah. Kita lapar, Allah tahulah kan. Jadi tidak mesti mencari sebab. Sebab itu Rasulullah tidak mengambil mudah, maknanya urusan usaha ikhtiar kena usaha, kena ikhtiar. Baik. Jadi sehingga satu tahap Nabi SAW nak dibunuh. Jadi sampai begitu sekali dilakukan oleh umatnya. Dan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini menghadapi perkara yang sama. Jadi bagaimana keadaan umat itu kita akan nyambung insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian nak tahu di antara umat-umat lain yang kejam terhadap Nabi mereka, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita berehat sebentar, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga ayat 14 pada pagi ini. Jadi sidang betul sekalian, sahabat-sahabat, saudara serumpun kita dari Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya yang sedang menyaksikan menyusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk melaksanakan salah satu tanggungjawab kita di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah sudah pun kita melaksanakan tanggungjawab kita di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara untuk kita menjana saham pahala kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini sehingga saat kita bertemu dengannya kelak insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sidang betul sekalian, kita nak raikan soalan ataupun kita nak sambung sebenarnya jawapan sebentar tadi. Namun sebelum itu, doktor, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita yang juga asalnya ada kaitan dengan rungkaian dan juga huraian pada yang beragam doktor sebentar lagi. Daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-8. Dan telah berlalu contoh umat-umat yang terdahulu. Telah disebutkan di dalam Al-Quran contoh-contoh dan perumpamaan umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Siapakah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Silakan doktor. Ya. Terima kasih kepada Puan Masrifah yang bertanya, antara penanya negara setia kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, berkenaan ayat ke-8, siapakah kaumnya, apakah tujuannya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wa madha masalul awwalin sebagai satu contoh umat-umat terdahulu kepada kita. Dan semalam saya ada bincangkan tentang kaum Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ini bukan jauh sangat daripada kelahiran Nabi Adam. Maksudnya Adam, Idris, Nuh. Baru yang ketiga je. Dah ada dah. Tapi manusia punya Masya Allah. Maknanya boleh sebut dengan senang je. Siapa ayah kamu? Ini. Kemudian siapa tok kamu? Boleh sebut dah. Idris ada, Adam ada. Jadi hanya dua di atas. Mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur pula bukan calang-calang. Sampai mereka membuat patung-patung sembahan. Ini sampai ke tahap ini. Dan surah Nuh ada cerita tentang wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wala nasra. Wa nasra. Empat ni, lima ini nama apa? Patung. Asalnya orang soleh yang bila mati dia nak ingatkan ini, dia pun buatlah patung. Mula-mula tu ingat gitu je lah. Datang generasi kedua, mula buat penghormatan. Generasi ketiga pula dah mula sembah. Sampailah jadi patung sembahan. Asnam. Baik. Kemudian muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kaum yang Allah hancurkan dalam Quran ni ada beberapa kaum lah yang selalu disebut, kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, Ad,
kemudian kaum Samud, Nabi Saleh, kemudian Madian, Nabi Shu'aib. Dan ini selalu diulang beberapa kali. Dan bila kita meneliti tentang kaum-kaum ini, rupanya Allah sebut berulang kali ini, kesemua sifat kaum-kaum yang berlima ini, berenam lebih kurang gitu, memang ada sifatnya di dalam umat yang terakhir ini. Nah, misalnya, Ustaz baca satu-satu insya-Allah. Kaum Ad, ya. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad itu nabinya Hud. Nabi Hud ni di kalangan kaum itu sendiri, maknanya kaum kerabat dia semua itu, waris-waris dia belaka. Dan Nabi Hud pun menyeru benda yang sama seperti Nabi Nuh, iaitu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu sembah Allah, tidak ada Tuhan melainkannya. Dan kaum Ad ini Allah beri satu kelebihan yang sangat hebat, kekuatan tubuh badan. Dan riwayat menyebutkan, iaitu dalam tafsir-tafsir menyebutkan dia boleh cabut pokok dengan tangan. Masya Allah. Pokok besar. Man, kita nak cabut pokok bunga kat tepi rumah tu. Cabut rumput pun ada. Penat tu. Masya Allah, dengan tangan boleh cabut pokok yang besar. Ini kekuatan dia. Lalu mereka tanya, Hud, kamu duduk suruh sembah Allah lah apa semua ni kan? Baik. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Dia takabur lah, dia sombong. Maka tuan-tuan saya simak berahmat Allah sekalian, Allah balas balik melalui disampaikan oleh Nabi Hud. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kalau kamu rasa kuat, bukankah yang menjadikan kamu, yakni Allah itu lebih kuat? Tentulah. Betul. Tentulah. Nah, kalau dia tu hebat, yang menjadi lebih hebat. Betul. Komputer kita kata hebat, sekarang dah jadi kecil, jadi telefon lah apa semua kan, hebat. Tuan yang menjadi lebih hebat. Orang yang membuat. Yang membuat tu lebih hebat. Taklah Ustaz, komputer boleh kira, tapi tuannya boleh hangkan komputer tu. Betul. boleh rosakkan komputer tu. Nah, jadi maknanya tuan-tuan, dengan sebab itu yang menjadi itu secara logik aklinya lebih hebat. Jadi sebab itu kalau ada sebelum ni ada orang buat soalan, soalan dia kata, boleh tak Allah menjadikan satu perkara yang sangat besar tapi Allah sendiri tak boleh angkat? Wah, macam tu pula soalan. Mana agak nak jawab. Kita saya tinggi soalan. Boleh tak Allah menjadi satu perkara yang besar tetapi Allah sendiri tak boleh angkat perkara itu? Masya-Allah. Soalannya. Kita akan jawab. Kita akan jawab sebentar saja lagi ya. Jadi sudah betul sekalian. Nak tahu jawapan itu, kita akan tunggu sebentar sebab kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil setia kita, Tuan Umar Abdul Majid kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tuan Haji Umar kita? Alhamdulillah saya sihat. Sihat orang tua biasalah Da'i, tak macam orang muda. InsyaAllah bakal muda semula nanti insyaAllah. Tak mungkin macam muda balik. InsyaAllah. Jadi soalan saya begini Doktor Ya. Doktor tadi Doktor ada sebut ayat Al-Quran Ayat Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad ni lah. Nabi Muhammad tu berbangsa Arab. Dan umatnya juga kebanyakannya Mekah dan Madinah ni semuanya orang berbahasa Arab. Jadi lebih faham daripada kita, lebih memahami segala isi kandungannya. Kita ni, ialah saya sendiri pun tak faham dalam bahasa Arab dia. Macam doktor, mungkin doktor memahami bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu. Jadi soalannya, apabila dia orang ni dah faham, dah semua dah ditunjukkan, segala yang dikatakan balasan-balasan yang dibinasakan umat-umat, contoh bak kata ustaz tadi, ni doktor tadi mengenai umat Nabi Hud, Nabi Nuh, apa semua dimusnahkan, Nabi Lut. Tapi apa penyebab utamanya mereka ni faham, reti dan segala-galanya, memahami lebih daripada kita ni, mereka tak juga nak mengambil iktifar. Mereka mengambilnya itu tak ada apa, ini masih dengan
keegoan mereka ini. Jadi lagilah kita ni jangan nak sombong lah doktor. Kerana kita ni bahasa Arab pun tak faham. Betul. Jadi kadang-kadang macam mana kita nak lawan ni, nak kuat bagaimana umat Nabi Hud tu, tak ada. Kita ni rasanya kecil. Umur pun pendek, tak macam diorang. Jadi apakah perlu pelan tindakan kita yang perlu kita buat untuk kita memahami dan mengikut undang-undang ataupun lunas-lunas yang disebut dalam Al-Quran itu, supaya kita tidak sesat seterusnya dan tidak dibinasakan bagaimana umat-umat yang terdahulu tu. Itu soalan saya, Dr. Dadai. Terima kasih banyak Dr. Dadai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik pada Tajuk Umar kita, bertanya tentang pelan tindakan kita di dalam kita nak menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita di dalam, bukan sekadar memahami tetapi menjadi cara hidup kita sendiri. Bagaimana Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar, salah seorang pemanggil kita yang sentiasa bersama. InsyaAllah mudah-mudahan terus Allah beri kesihatan untuk bersama Tanya Ustaz dan bersama semua program agama insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya Al-Quran dalam bahasa Arab, kemudian Taurat itu dalam bahasa Ibrani, kemudian Injil Syriani, katanya Zabur Al-Qibti, dan begitulah dalam bahasa yang khusus masing-masing. Kemudian diterjemahkan. Nah, maksud dalam bahasa-bahasa lain itu diterjemahkan. Itu sebagaimana kebiasaan lah. Baik, tuan-tuan dan rahmatullah sekalian. Jadi, kenapa orang tidak mahu tunduk kepada Al-Quran? Nah, rasa macam dia lebih hebat, dia lebih ego dan seumpamanya. Tuan-tuan, oleh kerana manusia ni Allah beri akal dan nafsu. Beri akal dan nafsu. Ada pula malaikat dan ada juga qarin, syaitan. Jadi manusia diuji begitu, tuan-tuan. Dan sifat manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Yang kalau dia jadi baik lebih pada malaikat. Kalau dia jahat lebih pada setan. Jadi itu kedudukan manusia. Dan sifat ini, sifat memilih yang Allah beri pada manusia ini menjadikan manusia lebih sebenarnya. Malaikat tak boleh pilih. Syaitan dah diberi keputusan. Jadi manusia kat tengah ni dia boleh memilih. Memilih itu menjadikan dia hebat. Tinggal lagi kena pilih benda hebat lah. Kalau dia hebat, pilih benda tak hebat, tak jadi, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, kalau nak sebutkan kenapa manusia ni ego, tuan-tuan, kita ambil contoh paling dekat lah, PKP. Tak boleh rentas lah apa semua. Ada tak orang rentas? Ada. Serupa juga. Dia tahu atau tidak? Tahu. Baik atau tidak dia ikut SOP tadi? Baik. Dia ikut ke tidak? Ada yang tak ikut lah. Nah, jadi hakikatnya, kenapa benda baik untuk dia, untuk kebaikan ramai, anak bini dia, keluarga dia tak ikut juga. Itu sifat manusia. Jadi itu baru cerita benda yang sangat ringkas. Kemudian cerita tentang ayat Quran begitu begini. Lagilah panjanglah cerita tu. Nak sebutnya bahawa itulah sifat manusia, dan kita kena mendidik sifat kita ini untuk patuh dan taat kepada apa yang Allah nak. Kalau dia pergi lagi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia gitu, tidak jadi macam malaikat tu? Tuan-tuan. Ini kita kena imbau balik apa yang telah kita bincang sebelum ini, tuan-tuan. Ustaz ringkaskan je. Iaitu, tuan-tuan, kenapa kita semua ini dijadikan sebagai manusia, kemudian kita diberi pilihan. Lebih senang Allah jadikan kita malaikat ataupun kita duduk syurga terus. Habis kita tak payah masuk atas muka dunia ni. Tuan-tuan, pertama sekali kerana ini adalah perjanjian. Kita buat perjanjian. Ya, perjanjian. Ayatnya 172 surah Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Semua manusia masa roh tu mengaku bahawa syahidna, bala, bahkan kami bersaksi. Itu satu. Okey, perjanjian, MOU. Ibarat kita sign nama satu-satu. Nombor dua ialah kita bersetuju untuk menerima apa yang Allah amanahkan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Beri kepada bukit, bukau, gunung semua sekali itu, langit bumi tak terima. Tetapi wa hamalaha al-insan, manusia terima amanah ini. Kata para ulama dalam hal ini, iaitu al-faraid ad-diniyah, kefarduan agama. Sanggup terima sembahyang, puasa, zakat, haji semua sekali, sanggup. Nah, masa tu kali Ustaz duk fikir, kenapa kita terima? Kerana
Okey kot. Senang kot. Sebab manusia begitu kan. Jadi perjanjian ini ditulis dalam Quran. Ni MOU kita sini. Macam mana Al-Quran jugalah. Lau anzalna hazal Quran tu, kalau bukit pegang, hancur. Ya, begitu. Tapi manusia sanggup Manusia terima. sanggup terima. Jadi dengan sebab itu perjanjian. Jadi atas perjanjian itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kami letak kamu atas muka ni, kamu nak tengok kamu tunai ke tak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kamu buat baik tak, ikut tak kamu punya janji tu. Jadi terjawab soalannya, kenapa yang kita hidup atas muka ni? Kerana janji. Sebab janji. Kenapa kita janji dulu Itu soalan dia. Kita fikir tu. Jadi kalau kita tak puas hati sangat, nanti mati, minta video tu dengan Allah SWT, nak tengok macam mana kita janji dulu. Kita lupa ni sebab berpindah alam. Berpindah alam roh, kemudian masuk ke alam perut ibu, kemudian jadi budak. Budak tu pun masih tak ingat apa-apa, sehinggalah umur kita kata 10, 11, 12 tahun boleh ingat sikit-sikit sehingga besar. Oh, ada janji rupanya. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak tahu tentang MOU dan juga janji kita kepada Allah tu, tak lain tak bukan kena tuntut ilmu lah. Ya, tuntut betul. Allahu Akbar. Sudah betul sekalian. Kita beruntung sebab kita berada dalam rancangan tanya Ustaz. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang selama ni mungkin kita dah lupa dari sebenarnya betul. Allah ingatkan semula di dalam Al-Quran. InsyaAllah sudah betul sekalian. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar. Jadi doktor, tadi ada satu soalan yang doktor tinggal di tu berkaitan dengan Allah mencipta sesuatu yang adakah suatu benda tu boleh ada sebelum Allah tu pula. Bagaimana doktor? Ya, terima kasih. Soalan yang sangat yang apa ni, sebenarnya sudah timbul soalan sebelum ni lagi. Jadi Ustaz ada baca dan ada berbincang tentang perkara ini. Baik tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Kalau soalan macam ni yang ditanya, adakah Allah boleh buat satu benda yang besar? Jawapannya boleh. Boleh. Kemudian adakah bila Allah buat benda besar tu, Allah boleh angkat ke tidak benda itu? Besar tu sampai Allah tak boleh angkat. Baik, soalan ni pertama sekali soalan tak masuk akal. Kerana dia ta'arud, dia bertentang. Allah berkuasa, kemudian Allah nampak tak berkuasa. Berkuasa buat tadi. Tiba-tiba tak boleh angkat pula dah. Tak berkuasa pula. Yang ni dia panggil ta'arud. Dan kalau tuan-tuan, guru kah, pensyarah kah, orang yang buat soalan, awal-awal soalan ni di-reject. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kenapa? Macam mana soalan ni bertentang antara dua perkara ni, tak boleh diterima. Jadi tuan-tuan, soalan itu kena perbetulkan dulu. Perbetulkan. Sebab itulah kalau di pihak universiti, di pihak sekolah pun, di pihak kementerian, dia ada saringan-saringan soalan ni. Soalan itu benar atau tidak, patut atau tidak patut. Hanya berimajinasi begitu tak jadi. Ada lagi bahagian kedua untuk Ustaz akan jawab. InsyaAllah. Jadi soalan-soalan yang berkaitan ta'arud, kalau orang kita panggil mengarut. Jadi janganlah kita mengambil benda tu, dan juga sepatutnya janganlah dipersoalkan. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, nak tahu lagi dengan lebih lanjut jawapan pada di sebalik persoalan tersebut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sedang menonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam secara langsung rancangan Buat Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak letak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita membincangkan topik yang bagi saya cukup penting untuk sama-sama kita pelajari berkaitan dengan Al-Quran. Bukan sekadar selama ini mungkin kita hanya sekadar membaca, tetapi kita kurang memahami. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam membicarakan berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga 14 ini, kita bukan hanya sekadar membaca, kita juga mampu untuk memahami dan juga memahami apa yang Allah SWT cuba untuk sampaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi setiap betul sekalian, doktor, kita nak raikan persoalan berikut yang bersahabat kita dari Facebook daripada Tuan Hasnu'in Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dalam ayat 9, para musyrikin terang dan nyata mereka mengakui bahawa mereka percaya yang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui. Soalan saya, Doktor, apakah sebabnya mereka para musyrik ini masih tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulullah? Mohon pencerahan dari doktor. Sekian, terima kasih. Satu soalan yang menarik dan juga tambah sikit, doktor. Ya. Dok, mereka ni dah tahu berkaitan dengan Allah ni adalah satu-satunya Tuhan. Namun mengapa masih lagi memilih untuk menjadi syirik, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan, doktor. Baik, terima kasih Man dan Haji yang bertanya Hasnun Wahid. Baik, terima kasih, soalan yang sangat baik. Sebelum saya jawab ni ialah Ustaz nak jawab sikit tadi. Contoh yang lain untuk kita sama-sama renung, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Seorang ibu boleh melahirkan anaknya. Boleh tak ibu itu melahirkan ayah dia? Oh, tak boleh tu. Mana mungkin dia boleh melahirkan ayah? Atau melahirkan ibu dia? Tak boleh. Kan taaruk soalan tu. Betul kan? Maknanya dia ada bertentang. Ibu memang boleh melahirkan, tetapi nak lahirkan suami dia, ke ayah dia yang atas pada dia tu tak mungkin. Jadi itu maknanya boleh tak malam itu menjadi siang? Tak mungkinlah, malam tu akan malam dan siang tu akan siang lah. Kena ikut kaedah yang betul. Itu makna soalan-soalan ni, logik soalan itu perlu kepada penelitian. Dia tak boleh berimajinasi semata-mata. Baik. Kemudian kembali kita kepada soalan Tuan Hasnoin tadi. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, bila manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan yang kita bincang tadi, bahawa manusia ni Allah beri akal dan nafsu. Jadi bila orang yang kafir sekalipun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ayat ini la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau tanya, mereka akan jawab, siapa cipta? Allah. Baik, Man. Ini saya nak perbetulkan sedikit tentang kefahaman umum lah. Bila dirujuk kepada tafsir, merujuk pada perbincangan ulama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawat. Kalau kamu tanya siapa-siapa di kalangan orang kafir, adakah siapakah yang menjadi langit bumi ini, semua akan jawab bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang dirujuk kepada ayat ini ialah sebahagian, bukan semua. Bukan semua, sebahagian. Sebahagian. Apa dalilnya? Ini tuan-tuan. Ini perbincangan ulama tafsir. Sebahagian. Misalnya tuan-tuan, dalam ayat lain, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan masa itu belum Islam, nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut ayat ini. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس. Apa makna nas, Man? Manusia. Tapi sebenarnya ayat itu dirujuk kepada seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Akhza'i. Nas itu dirujuk pada seorang. Tapi berkata manusia itu sebenarnya rujuk pada seorang sahaja. Ramai sebut tu, tapi seorang. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang lain surah An-Nisa, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Adakah mereka merasa dengki dengan manusia yang Allah berikan kelebihan kepadanya? Manusia terujuk pada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi guna perkataan nas. Guna ramai tapi dirujuk kepada sedikit. Banyak dalam Quran yang begitu. Ja'alu asabi'ahum. Asabi' makna ni jari. Fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari dalam telinga. Boleh ke jari dalam telinga? Tak boleh. Satu je. Kenapa Allah tersebut ja'alu
usbu' ataupun isba' terus kan senang. Tak, ada dia punya kecantikan ilmu bahasa di sana. Jadi doktor, sebelum kita nak mempelajari tentang kecantikan ilmu bahasa tu, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita di talian sekarang ini, iaitu Tuan Usman kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Tuan Usman kita? Ya, sudah. Silakan dengan soalan pagi ini insya-Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak bertanya. Saya nak bertanya. Ya, silakan. Jenis bacaan Fatihah. Apa ni? Bacaan Fatihah. Dia sama ujung depan tu semua macam bunyi mim lah ke? Belakang sekali. Okey. Macam itu. Ada jenis bacaan macam itu. Okey, insya-Allah. Contohnya. Ya. Silakan. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Mim. Cuba sekali lagi, cuba contoh tadi ulang sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ujung tu jadi mim. Okey. Faham dengan soalan tu. Insya-Allah Tuan Usman kita. Faham? Sepatutnya alhamdulillahirabbil alamin. Lebih saja ada penjelasan daripada ustaz. Ada jenis bacaan macam itu. Insya-Allah Tuan Usman. Terima kasih atas soalan pagi ini. Ya. Alhamdulillah. Itu soalan yang menarik. Ini berkaitan dengan kadang-kadang kesilapan kita di dalam baca Al-Fatihah. Semua huruf belakang tu dia hentam letak huruf mim. Bagaimana kita silakan. Baik, terima kasih Haji Usman. Soalan yang baik, alhamdulillah. Sebenarnya Al-Quran ni mesti dibaca ikut tajwid lah. Kalaulah ada kelemahan, ada yang tertambah, terkurang, itu biasa berlaku. Biasa berlaku. Cuma berlaku tu dia punya skema tu banyak mana sebenarnya. Kalau berlaku banyak yang boleh membawa batas sembahyang satu perkara. Contohnya dia mengubah alamin misalnya, alamin dengan nun, alamin, itu boleh mengubah. Jadi Ustaz cadang kalau kita tak selesa semayang yang begini, kena tegur lah. Itu kena tegur. Kalau tegur tak dengar juga, dia salah sebenarnya. Dari sudut itu dia salah. Dan cara tegur ini Ustaz minta kena ada orang yang lebih dihormati oleh dia. Kalau kita nak, alah awak sama dengan saya je ataupun kurang daripada saya, payah dia nak dengar. Ini sifat manusia nak macam mana? Mintalah orang yang pihak yang lebih tinggi daripada dia, dihormati daripada dia, menegurnya. Kita kata asatizah dan seumpamanya. Dan ini menjadi tanggungjawablah kalau sampai ke tahap itu imamnya. Tapi kalau sakat sikit-sikit yang maknanya boleh kita abaikan benda yang sedikit, Allah bolin pendek misalnya, salah tu salah lah, tapi tidak sampai tahap membatalkan ni yang mengubah baris, mengubah maksud dan seumpama, itu boleh membawa kepada membatalnya salat. Jadi insya-Allah tidak ada masalah doktor. Yang kecil-kecil tak apa. Tapi kalau ikut pada persoalan Tuan Usman tadi itu, memang batal solat tu sebab berubah habis semua jadi huruf mim tu doktor. Jadi cadang gitulah, kena cari soalan yang boleh menegur insya-Allah. Perlu ditegur insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada Tuan Usman kita. Jadi kita nak beralih dengan persoalan berikutnya doktor. Sebelum mana kita nak memasuki kecantikan dan keindahan bahasa Al-Quran ni, kita nak raikan soalan ni pada Puan Ruby Abu Bakar Ruby kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz TV3 TV9. Ayat yang ke-9. Mengapakah mereka tetap menyatakan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan tidak mengingkarinya? Mohon perkongsian ilmu dari doktor. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, tuan-tuan simak rahmat Allah sekalian. Terima kasih kepada Ruby, Abu Bakar Ruby yang bertanya. Sebenarnya manusia ni memang menerima bahawa yang menciptakan alam ini ada satu kuasa. Ada satu kuasa. Kecuali puak-puak atheist sahaja yang tak percaya bahawa alam ini dijadikan oleh satu kuasa, itu namanya Allah. Tak apalah kalau tidak sebut nama Allah pun, tapi satu kuasa itu adalah kuasa yang sangat hebat yang menjadikan alam ini. Cuma isu perbincangan orang atheist ini tuan-tuan agak lucu juga tak? Kata kamu, Ustaz bacalah dalam Facebook apa semua kan. Kadang-kadang mereka ini
terlebih berani juga menunjukkan mukanya dengan namanya apa semua. Kita boleh kenal. Tapi relax je. Dia tak ada apa. Dia rasa okey kan. Masya Allah, sampai ke tahap itu apa yang berlaku di zaman akhir ini. Dia kata bahawa kamu duk minta dengan satu yang tak ada. Ya Allah, ya Allah. Mana Allah? Allah ini mesti dibuktikan dengan saintifik, barulah boleh kita percaya. Kalau tak ada tu, nak macam mana tak ada lah kita kira. Dia kata, itu alasan dia. Baik, ada seorang menjawab ni sangat baik juga yang menjawab ini. Dah dia main akal, kita main akal jugalah. Itu dia kata, buktikan kamu kamu ada otak. Dia pun letaklah gambar otak kat situ. Ni otak. Tak, saya nak otak kamu. Masya-Allah. Pakai akal. Otak tu secara saintifik saya nak tengok. Selagi tak ada depan mata, kamu tidak dikira tak ada otak, tak ada otak. Masya-Allah. Akhirnya dia tak dapat nak bukti macam mana belah kepala dululah. Jadi akhirnya dia kata, okey, saya kalah. Saya kata saya tak boleh buktikan saya ada otak. Sekarang kamu pula bukti Allah itu ada. Lalu dijawab oleh orang ini, oleh kerana kamu pun tak boleh bukti kamu ada otak, tak ada pasal lah saya duduk bercakap orang tak ada otak. Mantik hebat. Mantik. Masya-Allah. Jadi orang yang ada otak ni mesti orang boleh berfikir tentang alam yang begini hebat ni tak mungkin jadi sendiri. Meja ni sebenarnya tak ada, Ustaz katakan sebenarnya tak ada. Tapi 6.5 tadi kita nak mula, tiba-tiba daripada pokok kayu tu tebangnya, kemudian jadi kayu, kemudian ditampal ni cuma jadi elok-elok dengan sendiri datang, elok je datang ada. Mam percaya ke tidak? Percaya. Tak hanya masuk akal begitu. Jadi makna akal tak boleh terima, tak akan jadi sendiri benda ni. Jadi sendiri. Tadi tak ada, semalam tak ada, baru ada ini. Tak masuk akal, tak boleh terima. Tahu pun tak boleh terima. Maksudnya bahawa akal kita mesti menerima bahawa kejadian alam ini dijadikan oleh satu kuasa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi sebenarnya sidang betul sekalian nak katakan bahawa sebenarnya akal manusia ni ada limit. Ya, ada limit. Tetapi Allah dah berikan limit tu untuk kita berfikir secukupnya. Dan kita untuk kita faham. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Ruby kita sebentar tadi. Jadi doktor, tentang keindahan bahasa tadi. Okey. Baik, sebenarnya tujuan Ustaz sebut tentang bahasa-bahasa Al-Quran ini nak tunjukkan bahawa ayat ini merujuk bukan semua orang yang kafir, yang bukan Islam mengatakan bahawa Allah lah yang menjadikan alam ini. Bukan semua. Sebahagian atau sebahagian besar boleh jadi. Tetapi kita kata bukan kata totalnya 100%. Seperti manalah ayat yang kita sebutkan tadi. Allazina qala lahumun nas. Perkataan nas itu dirujuk hanya kepada seorang. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Adakah kamu merasa dengki kepada manusia yang Allah berikan kelebihan, itu Muhammad seorang saja, tapi dirujuk sebagai nas. Dengan sebab itu wala in sa'altahum, mereka itu kalau kamu tanya mereka itu sebahagian bukan semua. Termasuklah yang tidak mengaku lah atheist tadi. Orang yang tidak mengaku adanya tu Tuhan. Jadi orang seperti ini dia perlu didakwahkan, dia perlu didoakan mudah-mudahan. Tapi masalahnya tok nenek dia Islam. Sekarang ini dia kata dia dah moden, dia penuh dengan konon-konon saintifik lah apa semua. Jadi tuan-tuan kalau rasa saintifik sangat, cubalah tengok angin tu kan, macam mana rupa angin yang sebenarnya. Yang kita duk rasa hisap apa sedut ni udara yang mana kita tak tahu rupa je yang sebenar sampai ke hari ini. Maknanya sains banyak benda tak dapat buktikan. Nah, galaksi kat atas sana apa lagi yang ada, mana sains boleh buktikan. Hanya dia boleh tengok dia punya itu sekitar tu sajalah. Apa sebenar yang ada, marikh pun tak boleh nak itu, bukan jauh sangat. Maknanya dia bumi dengan marikh ni tidaklah satu planet yang sangat jauh. Tetapi itu pun kita cari-cari apa jawapannya. Banyak benda yang kita tak boleh nak buktikan. Sehingga kita nak jadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi dengan bukti saintifik. Masya Allah, dengan begitu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada manusia, maka manusia kena mengambil panduan daripada Al-Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebenarnya dalam kesimpulan ayat ini tuan-tuan hendaklah memahami bahawa Allah maksudkan dalam ini sebahagian, bukanlah bermaksud keseluruhan orang-orang musyrik tersebut. Jadi sebenarnya doktor, bila mana doktor sebut berkaitan dengan
Bima Sakti sebagainya. Rupa-rupa kita pun waktu sekolah dulu pun belajar hanya sekadar galaksi Bima Sakti. Ya. Sebenarnya banyak lagi galaksi-galaksi lain yang kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab memang hebatnya pasti ada satu kuasa yang hebat, yang besar, yang memang berkuasa yang menjadikan semua ini. Jadi sebenarnya golongan-golongan etis ni doktor, pada pandangan saya dia mungkin dah terlupa pada janji dalam Al-Quran tu. Mudah-mudahan pasti adalah dari kalangan kita yang memperingatkan mereka semula dengan janji ataupun MOU kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru berkaitan dengan ayat yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang menjadikan bumi untuk tempat tinggal kamu dan dijadikannya jalan-jalan supaya kamu mendapat petunjuk. Mengapa pentingnya untuk kita mendapat petunjuk? Apakah dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhah, mungkar dan maksiat akan mudah untuk kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Terima kasih kepada Nur Dahlia yang soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim dan rahmati Allah sekalian. Bila kita sebut petunjuk. Doktor, sebelum mana kita nak menjawab persoalan ni, sidang penonton sekalian, minta maaf, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, sedang menonton sekalian, kembali kita bertemu, kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik yang sama berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita telah pun menerima satu soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru kita yang bertanyakan berkaitan dengan ayat yang ke-10 daripada surah Az-Zukhruf ini berkaitan dengan petunjuk. Jadi doktor, adakah kita penting bagi kita untuk mendapatkan petunjuk ini? Baik, silakan. terima kasih kepada Nur Dahlia. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, petunjuk ini kita panggil hidayah lah. Hidayah adalah satu perkara yang mesti dalam hidup kita. Tak ada petunjuk ni baik mati lah. Ibaratnya gitu. Kenapa tuan-tuan tidak ada petunjuk ni, kita langgar je semua sekali. Dah lupa langsung akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji ini bukan benda kecil-kecil ni. Dan janji ini memang ditulis, dimaktubkan dalam Al-Quran. Memang ada. Dan Allah sebutkan, kalau kita kata kita tak ingat, Allah kata antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu tak lupa, ini aku tulis ni. Ada. Kalau tak percaya pada Quran, habislah kita. Mana dalam Quran memang ada. Jadi petunjuk ini satu benda mesti, satu benda wajib. Dan petunjuk ni datang sendiri ke man? Tak, itu soalannya. Tak tuan-tuan. Dia mesti berusaha dan ikhtiar. Dua syarat nak dapat petunjuk ini, yang kita nama hidayah ini. Yang pertama sekali ialah wa yahdi ilaihi man yunib. Ayat yang lain, wa yahdi ilaihi man anab. Satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Baik, Allah akan beri hidayah kepada orang yang dalam hatinya berasa nak. Dia ada rasa, aku nak lahir kepada hidayah, petunjuk nak. Itu satu. Kalau tak ada tu, tak cukup syarat dah. Lantaklah apa jadi pun. Tak. Dia mesti kena ada perasaan tadi. Ingin kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Nombor dua ialah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang berusaha. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kena ada usaha. Maknanya syarat dua ini, pertama kena ada rasa nak. Yang kedua adalah kena ada ikhtiar usaha. Tuan-tuan, antara ikhtiar usaha yang
keluarga besar Tanyalah Ustaz ini, tengok program Tanyalah Ustaz ini untuk kekalkan kita punya keyakinan kita, pengetahuan kita bertambah dan kekalnya hidayah dengan maksud yang tadi. Jadi ini antara ikhtiar usaha. Kalau tengok pun tidak, dengar pun tidak, berfikir pun tidak, orang ini tak dapat hidayah. Allah bolehlah campakkan hidayat dalam hati manusia, itu hak Allah. Tapi tuan-tuan, antara ulama menyebutkan antara sebab Abu Talib tidak dapat mengucap la ilaha illallah jadi kerana dalam hatinya tidak ada kehendak untuk itu. Usaha dah ada dah, Rasulullah telah buatnya apa semua, tapi akhir dia pilih. Ini ikhtiar ini Allah beri pada manusia. Dalam ayat surah Al-Kahfi, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa nak beriman, sila. Siapa nak kufur, sila. Ini ikhtiar kepada manusia. Tapi ada kesanlah kalau pilih beriman, hujung jatuhnya syurga. Kalau pilih kufur, hujung jatuhnya neraka. Memang ada risiko. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sifat manusia Allah beri ikhtiar ini, manusia kena memilih. Memilih tadilah termasuk dalamnya ikhtiar, usaha yang perlu dibuat untuk mendatangkan hidayah. Tanpa hidayah ini, maka manusia akan jadi sesat. Tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal apa benda baik. Sebabnya benda baik ini, ada satu golongan sekarang yang di kalangan Islam Ustaz rasa risau. Bahkan dalam YouTube, Pak Kiai. Orang biasa bukan, Pak Kiai. Semua yang buat baik masuk syurga, sekalipun bukan Islam. Allahumma tuan-tuan. Lalu apa faedah Allah sebut wallazina kafaru kemudian fi azabin? Apa faedahnya? Ayat banyak ayat tu. Benar? Orang tidak beriman kepada Allah, innad dina indallahil Islam, agama, apa faedah? Tak ada faedah semua. Maknanya telah menentang berpuluh ayat Quran. Pak Kiai yang cakap begitu. Allahumma tuan-tuan. Jadi nak bagi tahunya hakikat bahawa agama ini perlu mendapat hidayah dan berpandu kepada Al-Quran dengan cara yang sebenar. Barulah dia jalan yang betul, itu nama hidayah. Jadi insya-Allah, jadi sebenarnya kepada ada yang masih lagi belum orang kata menutup aurat dengan sempurna. Dia katakannya tidak ada hidayah, maka mungkin kena cek balik. Tak cukup dua syarat tu kot. Mungkin memang tak nak ataupun tidak ada ikhtiar. Jadi hidayah tu dah ada, hidayah perlu dicari. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa kita dapat pada pagi ini akan memberikan dan menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan hari-hari mendatang insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan pemanggil kita yang berikutnya di talian. Assalamualaikum Tuan Zulkifli kita. Assalamualaikum saudara Zulkifli kita. Terputus doktor. Allahu Akbar. Mungkin satu soalan, kita dah satu kerugian satu soalan pada pagi ini. Mungkin soalan yang diajukan itu satu soalan kualiti. Tak apa, teruskan mencuba untuk memanggil kami. InsyaAllah kita akan jawab sebentar lagi insyaAllah. Jadi doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya doktor. Berkaitan dengan apa yang kita sekarang ni nak tanya doktor. Adakah orang musyrik ni, dia orang ni percaya adanya Allah? Baik. Terima kasih Man. Soalan sangat baik. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin Quraisy, Mekah tu kenal tak Allah? Diguna tak perkataan Allah itu? Jawapannya kenal dan guna. Kenal dan guna. Ayah Nabi kan Abdullah namanya. Ya tak? Kemudian di kalangan orang-orang mereka nama Abdullah tu ramai. Jadi perkataan Allah itu mereka telah kenal dan mereka telah guna. Sebahagian menyebutkan ialah kerana kesan daripada Nabi Ibrahim AS, Kaabahnya apa semua tu kan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana ila akhir al-ayat. Jadi maknanya sudah dikenal perkataan Allah tu yang menjadikan alam ni mereka mengaku. Lalu kenapa Islam Allah tidak mengiktiraf mereka itu beriman? Begitu. Kalau tanya ni ayat ini wala in sa'altahum kan. Kalau kamu tanya mereka siapa buat Allah? Jadi mereka sepatutnya dikira sebagai beriman. Tapi Allah tak kira mereka beriman. Kenapa? Mereka menentang Nabi kan. Baik. Ini nak jawapannya mana? Kerana tuan-tuan, hanya semata-mata mengakui Allah menjadikan alam ini, hanya semata-mata kenal Allah itu ada, tidak menjadikan dia beriman. Belum lagi. Malahan mereka ini
Allah itu Tuhan, ya. Dia kata, ya Allah itu Tuhan. Tapi ada pula Tuhan pasir, Tuhan perigi, Tuhan rumah, mambang lah apa semua itu kan. Ada lagi yang lain, maka terbatal dengan sendiri pengakuan sebagai Allah sebagai Tuhan tadi. Terbatal. Dan Al-Quran sebut 2 ayat. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Mereka menjadikan ada Tuhan lain selain Allah. Ini Allah marah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada la syarikalah. Nah, Allah tidak ada syirik, tidak ada kawan untuk dia, dan dia itu tetap kekal satu-satunya esa. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Mereka itu menjadi ada Tuhan lain. Nah, ini yang membatalkan semua pengakuan mereka. Sekali berkata, aku kena ada Allah, aku mengaku, maka ini terbatal dengan sendiri. Nah, sebab itu tuan-tuan, dalam isu kalimah Allah yang kita katakan sebagai eksklusifnya untuk umat Islam di Malaysia ini, kalimah Allah, habis itu tempat lain guna, tempat lain Indonesia guna, baik Ustaz nak sebut tuan-tuan, sila berhati-hati dalam hal ini. Kalau tuan-tuan kita nak katakan di negara lain, contoh Indonesia guna kalimah ini, tuan-tuan sila lihat, buka YouTube ya, sila buat kajian. Ada beberapa perkara yang alhamdulillah tempat kita tak berlaku. Kahwin campur tak berlaku. Nah, di sana boleh. Dan apa nama kiai-kiai yang pelik-pelik yang beri pandangan pelik itu sentiasa dikawal ke tempat kita ini. Di Indonesia tempat yang terbuka. Ada negara yang begitu. Kemudian ada seorang ahli tafsir yang hebat. Sekarang kita tafsir 30 juzuk. Tapi dia kata apa? Tudung tidak wajib. Allahu Akbar. Ustaz tak nak sebut. Nah, cuma nak tuan-tuan cari sendirilah. Ini jangan jelas. Bukan kata kita salah faham, tidak. Memang dia sebut ni jelas, tidak. Ini hukum tudung ni tidak wajib. Hanya sebagai pakaian terhormat untuk wanita. Pula dah begitu pula jadinya. Alhamdulillah tempat kita tidak berlaku begitu. Dan negara yang guna begitu, kita tengok kesannya, walaupun bukan satu perkara ini, tetapi menyebabkan dia telah asas-asas agama itu jadi longgar, jadi mudah, jadi akhirnya terjadilah satu keadaan yang kita sangat risau dalam perkara agama. Jadi ini memang perlu kita ambil perhatian serius. Alhamdulillah, bersyukur kita masih lagi berada di bumi Malaysia yang ada bid'ah, ada kuasa-kuasa yang mengawal. Alhamdulillah. Kita sebagai orang-orang yang menyampaikan ilmu ini juga, dan mudah-mudahan kita sebenarnya Allah berikan petunjuk kepada kita dan kekalkan kita di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya, insya-Allah, pada Tuan Abdullah Osman kita. Assalamualaikum Tuan Abdullah. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Abdullah? Baik Tuan. Alhamdulillah. Silakan Tuan Abdullah pagi ini dengan soalan. Ini ayat 9 surah Zukhruf. Zukhruf. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mohon pencerahan Ustaz. Saya pernah ditanya oleh orang yang bukan Islam bahawa semua agama adalah sama, ada Tuhan yang sama. Saya tak dapat nak menjawab soalan seperti ini. Minta pencerahan Ustaz bagaimana untuk menjawab kalau ada yang bertanya macam ni lagi. InsyaAllah Tuan Allah. Sama-sama. Satu soalan yang menarik. Pernah ditanya oleh orang yang belum Islam berkaitan dengan siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu biasa. Baik, tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Bila menyebutkan tentang alam ini, dia jadi satu kuasa, iaitu kuasa itu namanya Allah. Sebahagian orang bukan Islam pun mengaku bahawa itu Allah. Sebahagian, bukan semua. Baik. Kalau mereka mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan, satu. Kemudian mereka juga mengakui perkara-perkara yang sangat hampir dengan Islam. Contohnya arak itu haram, berzina itu haram, mencuri itu haram. Maka mereka ini adalah orang-orang sangat dekat dengan agama. Sangat dekat. Tapi kalau ikut pandangan ramai sekarang, walaupun mengaku itu, dia kata memang Tuhan Allah, Tuhan Allah sungguh, tapi yang lain-lain itu tak ikut. Maksudnya, hatta kalau buat kajian dalam perbankan agama, Ustaz pernah ambil perbankan agama sebelum ini, subjek perbankan agama ini menyebutkan dengan jelas, kalau judi semua agama tak terima, arak semua agama tidak terima. Habis orang lain buat tu dia sendirilah.
Jadi kenapa dia tak ikut agama? Kalau ikut agama itu sungguh, insya-Allah dia sangat dekat dengan Islam. Sebab Islam ini adalah satu agama yang mengharamkan perkara seperti itu. Dengan sebab itu, kalau mereka mengaku begitu, mereka sebenarnya sebahagian kita boleh taklif ataupun kita boleh lembutkan hati mereka bahawa kamu ni sebahagian sebenarnya Islam dah. Dia boleh main. Ya, dan boleh bersama kami. Kenapa? Kerananya sangat-sangat dekat dengan agama kami. Tinggal lagi ada beberapa perkara lain yang perlu kita berbincang, duduk dengan elok-elok, kena dakwahkan mereka. InsyaAllah mereka akan satu hari kalau seperti ini boleh memeluk Islam insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan Datuk Abdullah Osman. Jadi doktor, kita sebenarnya ingin meneruskan dengan bacaan daripada ayat-ayat yang berbaki. Lebih kurang 4 ayat lagi ni. Ya. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-10, dan dia yang menurunkan air dari langit menurut Al-Quran yang diperlukan, iaitu air itu kami hidupkan pula negeri yang mati tandus, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan dialah yang menciptakan semua perkara berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan haiwan ternak untuk kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas belakangnya, kemudian kamu dengan nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu ucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itulah dia, tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, 4 ayat yang seterusnya untuk kita bincang insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita nak raikan pemanggil kita di talian untuk soalan yang berikutnya ni. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Mamu? Ustaz, abang baik. Alhamdulillah. Kita minta belajarlah penyakit-penyakit ni. Amin. Minta lah pada Allah. Insya-Allah mampu doa kat Ustaz Naim. Insya-Allah. Doakan untuk Mamu juga insya-Allah. Insya-Allah. Silakan Mamu soalan pagi ni. Silakan. Soalan Mamu kadang contoh Mamu lupa pada Tuhan. Allah. Tapi Tuhan boleh bagi lupa takwih pada Tuhan. Mamu berambu tengah jalan dengan tak tentu hala mamu berambu. Contoh sajalah mamu bagi. Pasal apa yang kita pergi jadi lagu tu punya PR. Mamu biasa jumpa kawan mamu najan kat dia. Lupa Tuhan nanti bagi lupa. Betul-betul Tuhan bagi dia lupa. Berambu tengah jalan dengan tak tentu pasal. Pasal manusia ni dia tak ingat. Kita Tuhan bagi jadi dan semua elok. Sebab kita buat perangai yang tak elok, Tuhan pun bagilah kita tak elok. Dan tu soalan Mamu, doa kat Mamu, biar Mamu tetapkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik berkaitan dengan Mamu. Kenapa kita lupa Tuhan? Jadi doktor, sebenarnya soalan tu kita nak
hold sebentar. Ya, Kita nak gantung sebentar. Sebab apa? Kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jadi sedang betul sekalian nak tahu ringkasan dan juga huraian bagi persoalan pada Mamu Hanifah kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di TV9 sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kita kembali bertemu membincangkan berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga 14. Kiranya ada sebuah persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah betul sekalian, kerana Allah masih lagi kekalkan kita dalam hidayah. Dan berbalik dengan persoalan yang ditinggalkan oleh Mamu Hanifah kita sebentar tadi, berkaitan dengan kenapa kita kadang-kadang lalai dan juga terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tambahan sedikit, doktor, adakah hidayah Allah ni Allah boleh tarik bila-bila masa? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada soalan Mamu yang sangat relevan lah dengan yang Man sebut ini. Dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, hidayah ini memang milik Allah. Memang milik Allah. Dia boleh beri, dia boleh tarik. Tapi kena ingat satu perkara, wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Allah ini tidak zalim pada manusia. Yang layak cukup syarat mesti Allah beri. Dia layak, dia berusaha, dia ikhtiar pun tak beri juga, itu tidak berlaku kepada Allah. Allah tidak zalim kepada manusia. Itu keyakinan kita bahawa, dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, barang dia janji mesti dia akan tunaikan. Itu keyakinan. Sebab itu Allah sebut dalam hadis Qudsi, inni haramtu zulma ala abdi. Aku haramkan kepada diri aku menzalimi. Allah boleh tak buat perkara itu? Boleh. Tapi Allah buat? Tak buat. Kenapa? Kerana dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak zalim kepada manusia. Jadi maknanya orang yang berusaha ikhtiar di atas perkara hidayah ini, Allah akan beri hidayah. Sebab tu Man, kaitan Man sebut tadi berkenaan orang yang kata-kata isu tudung. Tak pakai tudung tak dapat hidayah lagi lah. Alasan itu alasan yang diberi. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ini jawapannya. Maksudnya pakai tudung tadi adalah kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Sebab kalau manusia ni, kalau dia kata apa pun kita ikut tak ikut, suka hati kita lah, sebab dia manusia. Tetapi ini kepatuhan kepada Allah. Tapi malangnya kita kalau bekerja, kita akan sampai tepat pada waktunya, kita patuh pula di situ. Bekerja nak paskat. Itulah. Kenapa kita boleh buat begitu? Ustaz nak daripada rumah Ustaz nak datang tadi pukul 5 lebih kan. Nak datang tu lampu isyarat. Sebiji kereta je pun diam tunggu. Apa sebab tunggu pula? Patuh. Patuh. Jadi yang itu tak ada orang patuh juga tu. Jadi soalan kena ditanya, kenapa kita boleh patuh kepada beberapa perintah manusia? Allah. Kenapa tidak boleh patuh kepada perintah Allah? Jadi nak bagi alasan belum sampai hidayat, tak boleh diterima lah. Makna dia kena ada tadi inabah, iaitu wa yahdi ilaihi man anab, dipanggil inabah, iaitu rasa nak. Orang rasa nak ni bermula hidayat kepada dia. Itu rasa nak. Yang kedua, dia usaha ikhtiar lah. Dan Ustaz cadangkan, kalau lah rasa berat sangat lah, tak boleh nak buat begitu lagi perkara agama ni, dengar dulu Tanyalah Ustaz. Ini salah satu jalan. Bermula daripada sini, insya-Allah dia rasa ada cetusan dalam, aku nak belajar sedikit demi sedikit. Pergilah ke masjid, kuliah pula, walaupun sekarang tak boleh lagi, tapi begitulah cara pembelajaran sedikit demi sedikit. InsyaAllah dia akan bermula. Tapi kalau kita menjauhkan daripada asbab ini, memang hidayat makin jauh lah. Tengok perkara agama. Pak, tanyalah Ustaz,
alamak, tersalah channel pula. Tersalah channel. Masya Allah. Tukar channel lain. Ya, tengok dalam kalau dalam Facebook tu misalnya belik ada kuliah agama cepat-cepat. Cepat. Jadi tuan-tuan, ini semua kita sendiri menolak asbab hidayat tersebut. Jadi kena ada inabah dan kena ada usaha dan ikhtiar. Orang tu insya-Allah dapat hidayah. Insya-Allah. Nakkan petunjuk, nakkan kebaikan, dan juga kita perlu ikhtiar kepada ke arah kebaikan. Jangan memberi alasan Allah tak beri hidayah, sebabkan hidayah ini perlu dicari. InsyaAllah sudah betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Mamu Hanifah kita. Jadi kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita dari saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat ke-11 bermaksud, dan dialah yang menurunkan hujan dari menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Soalan saya, kenapa di awal ayat Allah menggunakan ganti nama dia dan baris yang seterusnya pula kami? Apakah ada perbezaan maksud antara dia dan kami? Mohon komen doktor. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baru sebentar tadi kita berbincang berdua berkaitan ini. Mana doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada soalan Muhammad Faizal tentang ada waktu-waktunya Allah mengguna khalaqtu, ada waktu-waktunya Allah mengguna khalaqna, ada waktu-waktu Allah nahnu. Sebenarnya perbincangan dalam ulama tafsir panjang tentang perkara ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau nahnu itu menggunakan ta'zim, menunjukkan keagungan. Menunjukkan keagungan. Dan manusia pun biasa bercakap tentang ini, kami, kita. Biasa saya ada juga kita guna, tapi kadang-kadang kita guna kita, ada perkataan seperti itu kita guna. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini melihat kepada konteks ayat tersebutlah, tetapi secara umum yang menyentuh kepada menunjukkan ramai itu ta'zim, bukan menunjukkan Allah yang ramai. Jadi konteks-konteks itu kita perlu tengoklah. Cuma Ustaz nak rujuk dalam hal ini pada ayat yang sebelum ini, ayat berkenaan dengan mahdan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bumi ini dia jadi sebagai datar. Dalam perkiraan lain sebut mihada. Mahdan dan mihada. Baik, ada isu yang berlaku sebelum ini ialah flat earth. Bumi datar tu kan. Baik tuan-tuan, walaupun isu ini dah dibincang panjang juga, cuma Ustaz nak highlightkan di sini, masih ada sampai ke hari ini golongan yang mengatakan bumi ini datar ataupun flat earth. Dengan dalilnya bahawa ini Allah sebut mahdan. Kemudian dan sebut dalam ayat lain Allah sebut wal arda ba'da zalika dahaha. Daha ni maksudnya didatarkanlah, dilapangkanlah gitu kan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, sama juga dengan maksudnya dihamparkan begitu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, secara cakap mudahnya kalau semut berada di atas satu bola besar, apa dia nampak? Bola tu walaupun bulat dia akan nampak seperti datar lah, sebab dia kecil dan bola tu sangat besar. Jadi dengan sebab itu bola ini sebenarnya datar. Itu mudah, itu cara mudah ya. Tapi tuan-tuan, ada satu yang menarik. Walaupun tuan-tuan boleh rujuk perkara ini banyak dah perbincangan, tapi ada satu yang menarik. Ustaz nak rujuk kepada pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini 500 tahun hijrah lebih sikit. Dia meninggal tahun 605 lebih kurang lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan bahawa wa huwal ladzi maddal arda, dialah yang menghamparkan bumi ini. Al-ardu jismun azim, bumi ini satu jisim yang sangat besar. Wal qurrah, dan bulat. Sebenarnya sfera lah, tapi tak apalah, dia bahasanya al-qurrah. Qurrah ni kalau bahasa mudah bola, seperti bola. Idza kanat fi ghayatil kibr kana kullu qit'atin minha tushahadu kas-sathi. Oleh kerana dia sangat besar, jadi semua bahagian-bahagian bumi yang kita berada itu kita akan nampak seperti mana satu hamparan. Baik.
zaman 500 tahun hijrah ni ada orang naik ke bulan ke? Selain daripada Nabi tak kira lah. Yang penting ada orang naik ke bulan. Tak ada lah. Maksudnya tak ada manusia yang dapat naik ke angkasa. Tapi Fakhruddin Ar-Razi ni boleh sebut perkara macam ni. Macam mana? Orang zaman 500 tahun hijrah dah percaya bahawa bumi itu bulat. Kita yang zaman akhir ni dia masih percaya bahawa bumi itu datar dan nampak benar. Allah Akbar. Jadi insya-Allah Zina betul sekalian. Satu perkara yang kita boleh jadikan tanda tanya buat diri kita. Dan juga persoalan dan juga satu hujah kepada mereka yang masih lagi berpegang kepada bumi ini datar. Jadi ada lagi ulasan pada yang beragam doktor nak tahu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 8 hingga ayat 14. Alhamdulillah, kita sudah pun memasuki segmen yang terakhir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk menamatkan bacaan ataupun pengajian ayat sehingga ayat ke-14 pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum sekalian, kita nak raikan persoalan yang berikutnya pada sahabat Facebook kita dari Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-14, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Adakah setiap perjalanan sepatutnya mengingatkan kita kepada perjalanan menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana apabila kita dalam perjalanan, akhirnya kita mesti akan berhenti juga akhirnya. Sama ada kita sampai ke destinasi kita atau tidak. Sama juga dengan perjalanan hidup ini, ianya akan berakhir juga. Mohon pencerahan doktor, #biar tahu jangan keliru. Kalau kita pandang doktor, ayat 13-14 ni ada satu doa yang popular. Kita akan bacakan tentang doa menaiki kenderaan. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim muslimat rahmat Allah sekalian, bila menyebutkan tentang kita akan kembali kepada Allah, setiap kali kita tidur kita doa apa dia? Alhamdulillah, bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Nah, sebelum tidur kita baca bismikallahumma ahya wa amut. Jadi sentiasa ada ingatan bahawa aku ni hidup dan nak mati. Tak nak mati pun mati. Sama juga. Selepas bangun tidur, alhamdulillah aku hidup balik daripada mati. Sebenarnya Allah istilahkan mati Rasulullah istilahkan mati kecil. Hakikatnya kalau tak bangun memang mati sungguh. Mati besar. Mati besar. Jadi tuan-tuan, itu di mana sahaja kita faham dengan doa itu, hujungnya bahawa kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, Ustaz nak sentuh tuan-tuan tentang bila dalam masyarakat kita ada doa lah. Alhamdulillah doa tu Allah terima apa saja. Ya betul. Tetapi kita nak suruh hari ini kita upkan keyakinan, bagi yakin bahawa doa ini ada kekuatan. Doa ini ada kekuatan. Orang yang berdoa sungguh-sungguh pasti Allah terima. Ud'uni astajib lakum. Kamu doalah aku terima. Tapi syaratnya doa bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, ini Ustaz nak ajar satu cara berdoa yang mujarrab Ustaz buat dan orang lain juga buat. Masya Allah tuan-tuan, sangat berkesan. Tuan-tuan biasa baca Yasin. Ya, baca Yasin. Baca Yasin ni daripada awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim sampailah ayat ke-82. Yasin 83 ayat. Ha. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sampai kun fayakun, teman. Diam tu niatlah apa sahaja.
Cara berdoa tu. Ya, niatlah apa sahaja. Bila tuan-tuan niat apa sahaja ini, panjang pun tak apa, Ustaz. Saya punya doa panjang 5 kertas kajang, Ustaz. Tak apa, Allah tak akan jemu. Allah akan dengar. Niat satu benda yang baik-baiklah. Jadi, lepas niat itu barulah fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Habislah surah Yasin. Man, Yasin berapa minit ni agak-agak ya? Dalam 15 minit kalau 15 minit, tapi Ustaz baca yang dalam bacaan tadi lebih kurang 10 hingga 12 minit. Oh, ya Allah. Sekitar lah kan. Okey. Jadi baca ni pagi. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar. Hadis ini dhaif tapi ma'mul, boleh diamalkan. Siapa baca Yasin pada awal pagi, qudiyal hawaiju, Allah terima hajatnya. Tapi untuk Allah terima sekaligus, alhamdulillah. Sekali baca terima dah, alhamdulillah. Tapi kita ni tuan-tuan kadang-kadang kena perlu istiqamah. Baca tiap-tiap pagi lepas subuh sehingga waktu duha. Lepas subuh waktu duha. Ustaz amal kali ini, cuma time Ustaz ni tak sempat nak buat sebelum tadi. Baca dah. Kun fayakun, berhenti doa. Doa lah apa saja. Allah berilah anak aku begini, suami aku begini, ya Allah beri kebaikan ini. Niat dalam hati, barulah fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada orang tanya, Ustaz kita baca malam boleh tak? Ustaz kata boleh. Tapi pagi baca balik. Pula dah kena baca balik. Sebab nak ambil keberkatan daripada hadis tersebut bahawa baca pada waktu pagi. Saya kerja, Ustaz. Kena kalau kru-kru tanya Ustaz nak baca macam mana ya tak? Boleh. Iaitu kalau atas kereta itu pasang bacaannya, telefon kita tu pasang bacaannya, Quran ikut saja. Ikut saja. Mana sekitar 15 minit tu habis Yasin tadi, kita ikut. Lepas tu Ustaz yakin dalam masa 2 bulan, sebulan atau 2 bulan kita dah lancar semua dah. Betul. Surah Yasin tu dah lah lancar. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sangat mudah untuk mengingat surah ini dengan mendengar sahaja, dan insya-Allah seterusnya kita dapat. Baik, Ustaz nak bagi cerita sikit. Tuan-tuan, ceritanya Ustaz bagi tahu perkara ini, Ustaz ingat barangkali beberapa tahun lepas Ustaz ada sebutkan tentang surah Yasin ini. Satu kali Ustaz balik ke Kelantan, balik raya masa tu, jumpa satu orang, makcik. Dia kata, Ustaz Luqman, dia kata, yalah. Saya nak jumpa sangat, dia kata, kenapa makcik? Saya ambil doa Ustaz tu, dia kata. Doa apa? Yasin. Oh, makcik buat macam mana? Buat macam mana Ustaz suruh buat tu, dia kata. Anak saya 2 tahun tak balik. Tak balik rumah ni 2 tahun. Minta maaf. Anak saya tak balik-balik rumah dah berapa tahun. Cuma saya baca Yasin. Kata makcik baca Yasin berapa lama? 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun. Jadi padanlah dengan anak tak balik lama tu kan. Anak tak balik bertahun-tahun tapi dia baca Yasin tu tiap-tiap pagi tu. Akhirnya anak tu balik. Allah. Ini dia tuan-tuan nak beritahu. Bukan Ustaz punya ni. Ini adalah yang Ustaz ambil daripada guru Ustaz. Yang seterusnya secara mempelajarinya. Dan tuan-tuan boleh beramal perkara ini. Siapa-siapa yang buat istiqamah, insya-Allah. Tak cepat, lambat, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. InsyaAllah. Jadi kita dapat satu ijazah ilmu daripada Ustaz pada pagi ini untuk mendapatkan satu doa yang dimustajabkan Allah SWT. Jangan dah dapat, jangan lupa untuk kita amalkan, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-14 dalam surah ini menyatakan, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Siapakah yang berkata demikian? Apakah maksud ayat di atas? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Apabila kita berdoa ini, maka doa itu memang Ustaz sebutkan tadi, kalau dalam doa biasa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu doa kan? Jadi dalam doa ini pun sama, maknanya akhirnya kita merujuk bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan kena perlu diingat bahawa kekuatan doa ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar. Esok nak perang. Malam ni Rasulullah buat apa? Rasulullah berdoa, tak tidur sepanjang malam. Kita kata esok nak guna tenaga teruk tu, tidurlah. Sebab nak perang kan. Bulan puasa pula. Tengah puasa lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya?
in tahlik hadhihi al-'isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kamu hancurkan kumpulan 300 lebih ni, 313 ini, maka kamu tidak akan disembah selama-lama. Ya Allah, itulah doa sepanjang malam. Kesan daripada doa itu apa berlaku? 313 tadi Allah terima bahawa memenang dia daripada berbanding dengan orang musyrikin yang lebih kurang 1000 orang. Jadi ini kekuatan doa. Kita kena ambil kekuatan ini. Dan jangan ingat bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa, hari ini tak terima, maka esok Allah tak terima tak. Sebenarnya ada sebab-sebab yang tertentu. Tuan-tuan, ada satu klip video dalam internet itu, perancangan live seorang doktor, nama Ustaz tak nak sebutlah, tuan-tuan cari ini. Dia kata dia asal dari orang Islam kemudian jadi etis. Allah. Asal Islam. Multazimah, seorang yang perempuan yang baik apa semua, akhirnya jadi etis. Jadi MC itu tanyalah. Dia kata, saya nak tanya kamu lah, banyak menulis apa semua baik, kenapa kamu keluar dari Islam? Saya doa kepada Allah, Allah tak terima. Dia kata, saya doa Allah tak terima. Macam mana kamu tahu tak terima? Dia kata, cuba minta duit 1 juta sekarang, Allah terima tak? Allah. Dah sekarang, ya Allah, 1 juta jatuh tak kat sini? Oh, dia nak begitu, dia nak Allah terima doa mengikut yang dia pandang, cara dia nak. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang ada duit lupa kepada Allah. Qarun miskin, yang sangat miskin, Allah bagi harta, tahu ilmu buat emas semua, apa dia jadi dia? Lupa. Akhir lupa, mati dalam tanah masuknya. Jadi maknanya Allah ada sebab dan dia dengan ilmunya itu dia tahu bila nak beri. Tapi yakinlah Allah akan terima. Video itu tuan-tuan patut tengok. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil pengajaran, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan jawapan daripada persoalan tersebut, maka memberikan satu kesimpulan kepada kita untuk jangan kita berputus asa dengan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa ringkas kepada doktor. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Jazakallah doktor di atas proses doa, mudah-mudahan Allah berkati. Mohon dihalalkan ilmu yang diberikan kepada kami pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan channel Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Fahmi dan juga ahli panel kita Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Uthman dengan topik akidah berkaitan dengan Asmaul Husna, iaitu nama-nama Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan tanya Ustaz pada esok hari. Jadi doktor, terima kasih di atas pertemuan 2 hari berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ni. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Saya Da'i Luqman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekasaran dan juga tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menuntut ilmu.